to do is play with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamari Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni cerita creepy Kama bawa bersama dengan korang. Kita rasa sembang kisah seram dalam suasana yang gelap dekat luar. So, kita namakan segmen ni Creepy Outdoor. Literally kita memang sekarang dekat outdoor guys, untuk menambah lagi feel keseraman korang mendengar cerita seram daripada creepy. So hari ni Kama ada satu kisah seram asrama daripada salah seorang subscriber Kama yang kongsikan cerita ni. Dan kisah seram ni berlaku di sebuah sekolah sains yang berada di belah utara. So, siapa yang sekolah area-area tu boleh komen down below. And tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So before Kama teruskan cerita ni, Kama nak bagi tahu korang, Kama sekarang kat Kelantan. Taklah biasa sih kat Kelantan je kan. So belakang ni sebenarnya rumah kosong. Rumah ni tak boleh nak cakap lah dekat mana kan, tapi rumah ni dah lama kosong tau. Dia bakal rumah Kama je sebenarnya. So kalau nampak apa-apa tu janganlah tegur ya. So pemilik kisah hari ni dia gelarkan diri dia Lia, bukan nama sebenar. And macam Kama cakap tadi, Lia sekolah dekat sebuah sekolah sains yang terletak dekat belah utara. Tapi dia tak sebut lah belah mana kan. Sebabnya Lia masih lagi bersekolah dekat situ. So Lia merupakan budak second intake and pada waktu tu still PKP. So waktu PKP tu first intake dengan second intake diorang masuk sekali. Cuma bezanya yang first intake ni diorang dah belajar awal tau, ikut online. So waktu first intake dengan second intake ni dah masuk, diorang dah start buat orientasi. Korang tahu kan orientasi budak-budak asrama first time nak masuk kan, lagi-lagi budak form 1. So mestilah orientasi tu sangat penting. Tapi malangnya si Lia ni kan dia second intake, dia masuk lambat sikit. And budak-budak second intake tu dah masuk hari tu, cuma dia masuk lambat sehari. Sebabnya dia tersalah tarikh. Tapi nasib baiklah bukan Lia seorang lah, ada ramai lagi budak second intake yang masuk lambat waktu tu. And disebabkan tu Lia terlepas lah beberapa perkara penting pada hari pertama orientasi tu. So time tu semua budak form 1 termasuk Lia akan duduk di tingkat asrama atas sekali bersama dengan 2 orang lagi senior dorang, which is akak-akak budak tingkatan 4 lah. So ahli dom Lia yang lain pada waktu tu ada 8 orang. Ramai dia punya roommate lah kiranya. So nak dijadikan cerita, masa awal-awal Lia masuk tu, Lia tengah period. So budak-budak period ni macam lepas diorang makan malam, diorang kena masuk bilik asrama lah, tapi dalam pukul 7 malam macam tu. So Lia yang tak tahu apa-apa ni disebabkan dia tertinggal orientasi hari pertama, dia tak tahulah kan. Jadi Lia pun dia tunggu je lah dekat depan gate asrama tu. Dia tak tahu pula kalau period ni kena tunggu dekat dalam satu bilik khas kan, macam diasingkan. So Lia pun duduklah sorang-sorang dekat situ. Tiba-tiba Lia ternampak ada satu kelibat ni dekat garage bas. Garage bas tu berada dekat sebelah asrama. So Lia pun duduk tenung lah kelibat tu kan, sebab dia nak pastikan lah tu sebenarnya manusia ke apa kan. Tiba-tiba ada seorang kakak form 4 ni, dia tegur Lia daripada belakang. Dia suruh Lia macam cepat masuk dalam bilik prep, which is ada dekat aras bawah. Jadi Lia terkejut time tu sebab tiba-tiba akak tu tegur kan. So dia teruslah gerak ke bilik prep tu, tapi dalam fikiran dia masih lagi memikirkan tentang
benda yang dia nampak dekat garaj bas tadi. Kebetulan korang malam tu ada jamuan raya dekat asrama diorang tau. Malam tu sangat-sangat meriah. And budak-budak form 1 waktu tu hanya duduk dekat koridor je. Dan bukan dekat dataran. Sebab dekat dataran dah crowded. Ramai gila budak-budak form yang lain kan. So tak cukup tempat lah kat situ. And kat sebelah koridor yang Lia duduk dengan kawan-kawan dia ni, bersebelahan pula dengan bilik memanah. Nak dijadikan cerita, Lia ni terpandanglah satu tangga ni dekat sebelah bilik memanah tu lah. Lia ternampak macam ada orang tengah duduk dekat bawah tangga tu tau. Nasib baiklah waktu tu kawan Lia pun nampak jugalah orang yang dia nampak tu kan. Sebab Lia dah fikir benda lain dah sebenarnya. Tapi kawan dia just kata, tak apa kau tak payah tengok sangat lah benda tu, dia tak kacau kau pun. And sebenarnya Lia terkejut jugalah waktu tu lepas ternampak sosok seseorang yang tengah duduk dekat bawah tangga tu. Tapi Lia ikutkan cakap kawan dia and diabaikan saja sosok tu. Sebaliknya dia fokus dekat makanan jamuan raya pada waktu tu kan. Kemudian Lia ingatkan gangguan tu setakat itu saja guys. Tapi sebenarnya gangguan bermula setelah sebulan dia berada dekat dalam asrama tu. Masa tu semua orang dalam dom Lia tu tengah buat macam bulatan sambil diorang sembang each other lah kan. Tiba-tiba ada seorang akak dom Lia ni yang digelar Kak B. Dia tanya satu soalan dekat budak-budak ni semua kan. Dia kata, korang sejak ni pernah kena ganggu tak dekat asrama ni? Dan apa yang mengejutkan dengan jawapan yang diberi, hampir semua budak dalam dom tu sebenarnya pernah kena kacau. Lepas tu Kak B tu pun sambung lah. Dia kata, oh biasalah tu, sekarang korang masih lagi dalam fasa pendahuluan. Dia baru nak welcome korang je ni. Tapi confirm kejap lagi ada lagi. Lepas tu nanti tengah-tengah sesi nanti dia berisi. Lepas tu akhir tahun nanti dia akan buat penutupan. Yang tak tutup mana pun dia sambung juga tahun depan. Lepas je akak tu cakap macam tu, tiba-tiba semua orang dalam dom tu terdengar ada satu bunyi hentakan kaki daripada aras atas. Tu ada pula seorang member dia ni yang mulut celupa sikit lah. Nama dia Fafa. Jadi si Fafa ni dia boleh pula kata, ish bising lah orang atas ni. Dia tak, orang kata apa, waktu tu dia tak terfikir lah benda yang semua orang tengah fikir waktu tu sebenarnya. Tapi ada kawan Lia ni tegur lah member tu kan. Dia macam tampar bahu dia kan. And then diorang bagi sign mata macam tu. Waktu tu sebenarnya memang semua orang dah meremang. Dan lagi tambah meremang pula bila tiba-tiba pintu belakang yang dah ditutup dan diselak tu boleh pula terbuka perlahan-lahan tau. Dan yang paling seram, kucing hitam ni. Yang paling seram, pintu tu ditutup balik perlahan-lahan juga. And benda tu berulang dalam 2-3 kali, seolah-olah ada orang yang main dengan pintu tu dekat situ. Bila dah tengok jam, jam pun dah pukul 12 malam waktu tu guys. So semua naik katil masing-masing, nak tidur dah lah. Dan yang tinggal waktu tu cuma 4 orang je, termasuklah Lia. So diorang pun 4 orang ni sambung sembang. Sebab sajalah nak hilangkan rasa takut tadi kan. So diorang macam sembang lah benda lain. Elok-elok tengah sembang, tiba-tiba Kak Tina, which is seorang akak dom diorang yang lagi satu ni, terjaga. Lepas tu ditanyalah, siapa yang main lompat-lompat ni? Sedangkan dekat atas katil dia tu kosong. And tak ada siapa pun daripada diorang ni nak main lompat-lompat dekat atas katil dia tengah-tengah malam buta tu kan. So dengar je Kak Tina cakap macam tu, terus diorang semua macam tak sedap hati. And masing-masing terus masuk tidur guys. Baru beberapa minit sebelum nak masuk tidur tu, tiba-tiba je loker kawan Lia ni, Nisha, terbuka. Tapi bunyi macam ada orang buka daripada dalam loker tu. Boom, macam tu. Sebab bunyi dia kuat sangat. Korang bayangkan pintu loker tu besi tau. Masa tu Ara yang duduk betul-betul depan loker tu terus lari ke katil kawan dia Lia dengan Fafa, which is katil diorang tu double decker. So Lia dia duduk dekat bahagian atas and Fafa pula duduk dekat katil bawah. And memang masa tu tak ada siapa pun berani nak pergi mendekatkan diri dekat loker yang tiba-tiba terbuka sendiri tu. So bila fikir balik, kat mana Ara nak tidur kan? Jadi Ara ajak kawan dia lagi, Ain, pergi ke depan loker tu untuk bacakan ayat kursi dekat depan loker tu. Lepas dah settle, Ara pun masuk tidur dan Ain balik ke katil dia, iaitu berhadapan dengan katil Lia dan juga Fafa. Dia cakap kat diorang, weh tadi kan bila aku pergi depan loker tu, aura dia rasa lain macam tau. Tambah-tambah bila aku nak tutup balik pintu loker tu, tangan rasa sejuk. Tapi lepas dia cakap macam tu, Lia dengan Fafa ni macam tak endahkan sangat lah apa yang dia cakap malam tu. Lepas tu Lia terus tidur dekat katil Fafa sebab memang diorang dua pun dah terpaling cuak lah time tu. Diorang rasa memang time tu
baru dia bagi pendahuluan. Macam yang Kak B cakap tadi tu. Waktu ni dah lebih kurang dalam 5 bulan setengah berlalu, and memang benda tu betul-betul datang balik buat isi pula kali ni. Masa ni Lia teman Nana pergi iron baju. Time tu memang Lia marah sangat dekat Nana sebab kau mainkan esok nak sekolah, lepas tu hari ni dia baru nak basuh baju. Lepas tu pula dia nak iron baju tu sebab baju tu masih basah. Jadi dia nak iron sebab nak keringkan baju tu lah. So Lia ni pun bebel lah dekat kawan dia Nana ni kan. Dan masa tu diorang nak pergi turun Dobi. Lia teman lah kawan dia ni pergi ambil baju. Masa tu memang Lia masih marah lagi dengan dia. Dah lah esok hari Isnin. Lepas tu pukul 12 pula baru nak ambil baju kan. Jadi macam kacau masa dia. So masa nak turun Dobi tu Lia memang agak tak sedap hati sebab dah malam, dah pukul 12 malam. Turun je Dobi, tiba-tiba terkejut tengok lampu Dobi tu tertutup. Padahal sebelum ni lampu Dobi tu tak pernah disentuh orang. Pernah masa cuti lah hari tu, Lia turun pukul 4 pagi tau, nak pergi basuh baju lah. Kau mainkan 4 pagi pun masih lampu tu buka. So Lia pun suruhlah kawan dia tadi Nana tu pergi bukakan lampu, sebab suis lampu tu ada dekat bahagian Dobi belakang sekali. Masa lampu tu nak buka, lampu tu akan berkelip-kelip tau. And berkelip-kelip dia tu lama jugalah. Dalam tempoh masa dia tengah berkelip-kelip tu lah, Lia ternampak ada satu kelibat kain putih betul-betul dekat belakang kawan dia Nana. Tapi apa yang menyeramkan, Lia dia tak nampak rambut, dia tak nampak muka, dia tak nampak apa, just kain, solid kain. Tapi kain tu terapung dan hilang sebaik saja Nana pergi dari tempat tu. So nak dijadikan ceritanya, Lia masa tu tengah teman Nana iron baju dia lah. Dalam sejam jugalah time tu. Masa tu lah diorang terdengar bunyi mengilai dari jauh. Memang bunyi tu ada, tapi dia dengar sama-sama je. So biasanya lah kan, orang kata kalau kita dengar bunyi tu dekat bermakna dia jauh dari kita. And kalau kita dengar bunyi tu jauh, bermakna dia ada dekat dengan kita. So time tu Lia memang tak fikir apa. Dia terus suruh Nana ni cepat-cepat habiskan iron baju dia tu. And then baru beberapa minit lepas tu, seorang akak dom depan diorang ni keluar pergi toilet. Tapi entah kenapa sampai Nana dah siap iron baju pun, diorang tak nampak pun kelibat akak tu balik dom dia tau. Dah habis iron baju semua tu, diorang pergi gosok gigi, cuci muka. And masa tu lah tiba-tiba Lia terdengar ada dekat bahagian shower, hujung sekali terbuka. Macam ada orang tengah mandi, tengah buat shower dalam toilet kan. Diorang pun terus lari masuk ke dalam dom and naik atas katil terus untuk tidur. Keesokan harinya barulah masing-masing buka cerita ya. Rupa-rupanya akak dom depan yang diorang nampak pergi toilet semalam tu sebenarnya MC, sebab dah 2 hari dia demam. So siapa yang dia nampak malam tadi tau. Nara pun ceritalah kan, dia kata semalam dia ada terbangun, lepas tu tiba-tiba dia rasa macam ada orang lalu kat belakang dia dan ada angin sejuk dekat tepi telinga dia. Lepas daripada seorang-seorang buka cerita tu, diorang anggap yang malam tu sebenarnya adalah isi daripada benda yang ada dekat situ. So dah pendahuluan dia bagi, isi dia dah bagi, datang pula penutup, makin rancak masa tu guys. Sebab waktu tu tinggal sebulan je lagi sebelum tamat sekolah. Dan masa tu lah kecoh satu asrama tentang Makcik Karipap. Makcik Karipap ni famous dekat kalangan budak-budak asrama kan. So dia bagi time penutup guys. Kawan Lia yang Nisha ni, dia kata dia pernah menjadi mangsa time tu. So dia cerita pernah time tu dia tengah study atas katil dia, dan yang tak tidur lagi waktu tu dia dan juga kawan dia Ain. Tapi yang Ain ni tengah baca novel, so dia dah leka lah dengan dunia novel dia kan. So Nisha kata masa dia tengah buat kerja tu, dia tengah duduk atas katil dia yang berhadapan dengan tingkap luar, which is memang kalau tengok dekat tingkap tu, kau boleh terus nampak garage bus. Time tu dia kata dia tak nampak apa-apalah. Cuma tiba-tiba dia terhidu bau karipap. Bau karipap tengah-tengah malam. Bau orang tengah menggoreng karipap tu. Dan tiba-tiba bunyi ketukan dekat tingkap tersebut. So keesokan harinya, waktu nak pergi sekolah, tiba-tiba ada Aspura ni tegur. Aspura tu tak silap kamar budak lelaki lah kan. So dia kata semalam masa dia nak pergi toilet, dia ternampak ada Cik Ponti sebenarnya dekat koridor budak Aspuri, budak perempuan. So berita tu sebenarnya agak mengejutkan semua orang. Tapi nasib baik tak ada siapa-siapa pun budak perempuan yang ternampak
lembaga tersebut dekat situ. Selang beberapa minggu selepas tu, budak tingkatan 5 ada buat jamuan perpisahan. Tapi jamuan perpisahan yang tak rasmi lah. Maksudnya bukan yang cikgu buat ke apa, diorang sendiri buat kan. And jamuan tu dekat garage bus. So budak form 5 time tu memang strict lah. Walaupun diorang boleh tengok budak-budak form 5 tu kat garage bus dari tingkap, tapi tak ada siapa pun di kalangan kawan-kawan Lia ke batch diorang ni yang nak pergi tengok jamuan tersebut. Sebab diorang semua takut dengan garage bus dekat situ. So budak form 5 time tu naik aras diorang. Tiba-tiba budak form 5 ni marah batch Lia ni. Sebab dia kata, kenapa ramai sangat tadi, sibuk je nak jenguk daripada tingkap dom kita orang. So masa tu macam semua orang pelik. Kita orang kat sini je daripada tadi kan. Semua orang takut. Memang tak ada siapa pun yang berani nak jenguk tengok. Dan betul-betul hari yang diorang nak balik asrama untuk selama sebulan, satu asrama diorang ni kena kacau. Kecuali beberapa dom, and dom Lia tergolong daripada dom yang tak kena kacau. So Lia ingat lagi masa tu kan, Lia tengah bersiap dengan kawan dia. Macam biasa nak turun pergi surau. Dan masa tu memang ada Lia, Fafa dan juga Ain. So pelik sangatlah diorang masa bila nak turun surau tu, bahagian Aspuri kosong. Tak ada siapa-siapa budak perempuan kat situ. Sampailah penolong ketua batch diorang ni datang and tanya, dom korang kena ganggu tak? Member semua ni memang tak tahu apa-apa kan? And tiba-tiba ketua batch tu suruh diorang naik, pergi masuk asrama masing-masing lah. So Kak Tina, dia punya senior tu, selama ni yang memang lemah lembut je dengan diorang kan, tiba-tiba kali ni dia jerit setegas-tegasnya and suruh diorang semua naik ke dom masing-masing. So memang time tu diorang anggap macam benda ni, ni serius weh, benda ni serius sangat. Sebab tu first time diorang dibenarkan solat dalam dom masing-masing. Selama ni memang semua orang wajib turun ke surau. So boleh katakan dalam 4 jam jugalah diorang ni kena tahan dalam bilik masing-masing. Tapi berdasarkan cerita yang Lia dengar, memang agak seram. Antaranya ada orang kata ada yang dapat surat dengan tulisan merah. And ada juga dom depan diorang ni, diorang kata masa diorang bangun je nak siap pergi ke kelas, diorang ternampak semua barang-barang diorang bersepah macam baru lepas kena apa panggil? Kena rompak tau. Loker terbuka, semua benda berterabur. Tapi apa yang pelik, semua kad-kad macam kad matrik, kad pelajar, IC, kad outing, semua tersusun elok depan loker masing-masing. Rupa-rupanya dom-dom lain yang kena ganggu tu, cerita diorang lebih kurang juga sebenarnya. Dan apa yang mengejutkan, dekat bilik prep aras bawah tu, ada yang kata dia buka je pintu, tengok semua kerusi tersusun tapi bertindan. Tersusun yang bertindan atas meja, which is tak pernah lagi siapa-siapa buat macam tu selama ni. So memang masa tu semua pelajar dibenarkan pulang awal dari yang sepatutnya. So itu sajalah cerita yang Lia nak kongsikan dengan kita. And sekarang Lia kata Lia masih lagi di sekolah yang sama dan tengah get ready untuk new karangan daripada benda tu. Faham tak? Maksudnya Lia kata benda tu tak berakhir lagi masa mengganggu budak-budak dalam sekolah tu. Lagi-lagi benda tu memang suka tegur murid-murid yang baru masuk. So kamu rasa itu sahaja video untuk hari ini. Thank you Lia sebab sudi berkongsi cerita dengan peminat creepy sekalian. Semoga Lia, kawan-kawan dan yang tengok video ni sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT. And itu sahaja video untuk hari ini. So thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.